Lintas langsung bersama dengan rakan tugas Ketani yang berada di Darah Tutong, Ernie Sofina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi juga kepada rakan kita di sana ni, Ernie. Kita antara perkara yang turut menarik perhatian kita untuk hari ini dikongsikan tadi beberapa kosakata Brunei. Kalau Ernie sendiri mungkin ada di nyorang di kalangan di antara bahasa-bahasa Brunei yang bagi Ernie unik. Apa tu? Ya. Ya, sama seperti rakan-rakan kita tadi, orang mencakaki baru pernah mendengar je lah. Tetapi kalau yang antara terbaru yang orang baru takkan mempraktikkan ya, sering digunakan ialah lapihi. Lapihinya baju atau lapihi kain tu. Saya pernah mendengar tu lapihi. Biasa menggunakan. Saya pernah mendengar lapihi dan tapi menggunakannya saya tidak pernah. Kerana saya tidak tahu apa makna yang tepat bagi perkataan itu. Umpamanya lapihi. Gantikan atau apa? Lapihi katanya barang atu daripada barang ani umpamanya. Artinya asingkan, disalin lah. Lebih kurang. Kalau Ernie sendiri menggunakan perkataan lapihi itu dalam maksud kata apa? Ayat apa? Ya, kalau biasanya orang mentua menggunakanlah. Kalau kanak-kanak balik sekolah, banyak lapihi tianya baju kanak-kanak atunya. Dibuka tianya. Lapihi itu kalau dalam pemikiran saya antara dibuka ataupun diasingkan ataupun diapa. Dikemaskan umpamanya. Baik, apapun Ernie, ini satu perkara yang baru jua. Mudah-mudahan penonton kita ni ada turut memberikan maklum balas mungkin menerusi laman media sosial RTB News untuk perkataan-perkataan Brunei lainnya. Tapi kita akan bersama dengan Ernie dulu untuk berkongsi bahan dari Darah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih Serina dan juga Fakrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita dipertemukan lagi Auda di pagi Ahad ini. Beberapa maklumat akan kita sampaikan dan juga satu bahan visual akan kita kongsikan nanti bersama rekan saya Majdi. Baik, hari ini ada dua acara akan diadakan di Daerah Tutong pada 15 November 2020. Antaranya ialah majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan oleh Pertubuhan Perkumpulan Perempuan WI Negara Brunei Darussalam akan diadakan pada jam 1.30 petang nanti di Ibu Pejabat Pertubuhan WI Negara Brunei Darussalam Bukit Bendera Tutong ya. Dan manakala pada jam 6.10 petang nanti selepas solat fardu maghrib bertempat di Masjid Kampung Bukit Udal Tutong akan diadakan satu aktiviti keagamaan iaitu majlis ceramah dengan tajuk peranan dan fungsi masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman bin Ajak, pengarah operasi dan pentadbiran Al-Minhaj Center, dai bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei sempena sambutan Jubli Perak Masjid Kampung Bukit Udal Tutong. Jadi penduduk-penduduk Kampung Bukit Udal dialalukan untuk sama-sama mendengarkan ceramah yang bakal disampaikan pada petang nanti. Baik, untuk seterusnya kita beralih lagi satu bahan visual yang kami muatkan untuk pagi ini. Sambah bagangan merupakan spesies tumbuhan endemik di Kepulauan Borneo yang juga turut ditemui di negara Brunei Darussalam. Spesies tumbuhan ini mempunyai daun yang agak berkilat di permukaan atasnya, selain mempunyai pucuk daun muda yang berwarna jambu kemerahan, serta daunnya yang tua pula berwarna hijau. Ia memang tidak asing lagi bagi penduduk tempatan di negara ini kerana secara tradisinya ia kerap digunakan oleh orang dahulu kala sebagai herba untuk kesihatan tubuh badan. Ia tergolong daripada keluarga Rubiaceae dan nama botaninya pula ialah Aidea resmosa atau juga disebut sebagai Aidea bornensis. Bagi sesetengah masyarakat kampung, ada juga yang menyebut sambah sebagai sambal atau sambar bagangan. Ini berkemungkinan berhubung kait dengan sebutan atau pelat bagi sesetengah etnik di negara ini. Namun mengikut cerita orang dahulunya, ia diberi nama sedemikian kerana kebiasaannya daun sambah bagangan akan diambil atau disambar dari pohonnya oleh penduduk kampung setelah pulang dari berkebun atau berpadi dan kemudian dijadikan sebagai minuman herba yang penuh khasiat untuk melegakan kesakitan otot dan menghilangkan rasa letih setelah penat bekerja.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Auda. Kali ini saya akan bawa Auda untuk mencari sambah bagangan. Saya pernah jom menyentuh mengenai dengan sambah bagangan sebelum ini, tapi itu lebih kepada herba. Ini kita ni akan melihat, kita ni akan olahkannya menjadi satu produk teh. Dan saya berada di sekitar kawasan bukit di Kampung Kiudang. Dan saya akan bersama dengan Fatimah Jali untuk mengetahui lebih lanjut mengenainya. Dan untuk itu Auda, teruskan kesetiaan Auda bersama saya. Dayang Fatimah binti Jali adalah seorang yang aktif dalam pembuatan teh daripada daun herba sambah bagangan sejak tahun 2015 lagi. Dan produk teh organik sambah bagangan beliau juga tersenarai di bawah produk Satu Kampung Satu Produk. Beliau juga telah banyak mempelajari mengenai khasiat daun herba ini melalui pengalaman dan cerita daripada orang tua-tua yang bermastautin di Kampung Kiudang. Okey, baik, jadi macam mana kita ni kan tahu ni ciri-ciri sambah bagangan ni? Kalau terutama kalau masuk hutan, bagaimana? Kalau masuk hutan, ciri-cirinya yang kita ni tahu tempat tumbuhnya di mana. Sambah bagangan ni tumbuhnya selalunya di liring-liring bukit pulang ni. Di mana ada tempat-tempat tanah tu yang berbatu-batu kuning, tapi tidak semua bukit dia ada. Kita ni mesti lihatlah daunnya macam mana. Kalau yang macam ni namanya sambah bagangan. Ciri-ciri daunnya ada yang bersih macam ni, tapi kebanyakannya ia ada yang berlubang-lubang lah macam ni. Ia bukannya anda semestinya ia berlubang ni yang anda baik. Sebenarnya memang struktur daunnya memang macam ni lah, berlubang-lubang. Okey, baik. Jadi selain daripada bentuk daunnya, mungkin dari segi apa ia tumbuh ketinggiannya bagaimana? Ketinggiannya macam yang kita ni lihat sini, ketingginya ada yang melebihi daripada 5 meter. Makin ia tua, makin ia akan naik ke atas lah macam ni. Ini sudah kira dalam 3 meter sudah ni punya naiknya. Buahnya tu bergunakan juga? Buahnya indah kami guna. Kita ni menggunakan daunnya saja. Daun yang beliau gunakan untuk membuat teh lazimnya adalah daun sambah bagangan tua yang berwarna hijau, dan setelah dipetik, daun-daun tersebut akan dipisahkan daripada tangkainya dan kemudian dicuci sehingga bersih. Proses seterusnya adalah dijemur di bawah sinaran matahari sehingga ia kering, yang sekurang-kurangnya mengambil masa dalam 1 ke 3 hari atau lebih mengikut keadaan cuaca. Daun yang telah dijemur dan kering mempunyai warna coklat kehitaman dan ia boleh disimpan dan digunakan sepanjang masa. Daun organik sambah bagangan inilah yang digunakan sebagai daun teh herba yang boleh dicampur dengan air panas ataupun sejuk dan akan mengeluarkan warna teh dan aroma yang semula jadi. Jadi mungkin Kak Fatimah juga boleh kongsikan kepada kami khasiat sambah bagangan. Okey, di antara khasiat sambah bagangan yang seperti yang kita ni lihat tadi, ia boleh memulihkan kesakitan otot-otot selepas kita ni penat bekerja ataupun kita ni selepas kita ni bersukan. Itu salah satunya. Yang kedua, boleh menambah tenaga dan meningkatkan kita ni punya stamina. Boleh juga mengurangkan toksik dalam badan. Selebihnya dapat memulihkan tenaga wanita selepas ia bersalin. Ini kita ni lepas orang beranak lah tu dapat mengurangi gastrik. Sebenarnya sambah bagangan ni adalah salah satu herba yang semula jadi macam kita ni lihat tadi, kita ni ambil dia di hutan. Indah bukannya ditanam sama sekali lah. Inilah herba ataupun produk kesihatan yang paling alami yang ada di sini. Yang ada di tempat kita ni Brunei Darussalam lah. Selain itu, menurut kajian yang telah dilakukan oleh penuntut Universiti Brunei Darussalam (UBD), daun teh organik sambah bagangan juga mempunyai kapasiti antioksidan yang tinggi yang baik untuk melawan pelbagai jenis penyakit dan penuaan. Oleh itu, ia sesuai diminum secara rutin oleh semua golongan dan peringkat umur bagi tujuan kesihatan. Alhamdulillah Auda, inilah rasa teh sambah bagangan. Dapat dikatakan satu rasa yang alami yang semula jadi, yang kita ni baru saja tadi memupul. Dan ingin juga saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Fatimah kerana sudi membawa saya untuk
memupul sambal pegangan dan terus menunjukkan cara pembuatan tehnya. Ini merupakan rasa asli dan ini pula yang dicampur dengan lemon dan juga madu. Walaupun dicampur sebagai orang menambah perisa, tambah nilai lah, tapi khasiatnya tetap sama saja kerana lemon dan juga madu juga turut mempunyai khasiatnya yang tersendiri. Alhamdulillah. Jadi kedua-duanya pun mempunyai khasiat yang bermanfaat dan mudah-mudahanlah dengan bahan ini dapat menjadi satu tambah nilai dari segi ilmu pengetahuan kepada Auda di luar sana dan insya-Allah kita akan bersua lagi Auda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Auda, tinjauan rakan saya Majdi mengetahui mengenai dengan sambal bagangan. Sambal bagangan ini merupakan satu produk sebetulnya, produk yang dihasilkan oleh Majlis Perundingan Kampung Kudang dalam satu kampung satu produk dan alhamdulillah ianya semakin dikenali oleh orang ramai yang mengenai dengan khasiat yang terdapat pada sambal bagangan ini. Baik, untuk seterusnya kita beralih lagi. Satu lagi maklumat ingin saya sampaikan. Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong dengan kerjasama Jabatan Pertanian dan Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi akan mengadakan satu program landscape, satu program kemahiran diri pertanian dan juga landscape yang akan diadakan pada 18 dan 19 November 2020. Jadi ianya dibukakan penyertaannya kepada belia yang berumur 15 hingga 30 tahun di daerah Tutong. Dan penyertaannya juga adalah terhad kepada 30 orang sahaja ya. Jadi masih lagi ada peluang untuk mendapatkan keterangan lanjut ataupun untuk keturut serta. Auda boleh menghubungi Dayang Norainah di talian 8938 011 ataupun datang terus ke Pejabat Bahagian Belia Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong semasa waktu pejabat. Baik, Auda, itu sahaja yang dapat kita kongsikan untuk pagi ini. Kita akan bersama lagi esok dengan bahan yang lain. Kembali semula bersama Fakrul dan Sarina, silakan.